Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Jadi pertama-tama dan selamanya mari kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnianya kita dapat sama-sama join online program ihtifal tadika kita, alhamdulillah tin untuk yang kesekian kalinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak, syukran jazakumullah khairan kathiran jazak kepada semua ibu bapa yang hadir. Pertama di atas kesediaan tuan-tuan puan-puan untuk ikut serta dalam menjayakan program ni walaupun secara online. Yang keduanya, saya ingin mengucapkan syukuran jazakumullah khairan kathiran jazak juga kepada semua tuan-tuan puan-puan yang ada pada program kali ini kerana bersama kami selama tahun ni kan dia, walaupun dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, PKP dan lain sebagainya, tapi tuan-tuan sanggup mengharungi ujian Allah Subhanahu wa taala ni bersama kami dengan kemudiannya mengamanahkan anak tuan-tuan puan-puan untuk kemudiannya kami coba insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala didik, kami bimbing supaya mudah-mudahan menjadi satu generasi yang boleh diharapkan oleh Islam. Jadi saya nak mengucapkan syukran jazakumullah khairan kathiran wa jazak dan terima kasih banyak di atas keikutsertaan di atas kerjasama yang tuan-tuan puan-puan berikan kepada kami dalam usaha kami untuk kemudiannya menterjemahkan ilmu-ilmu yang walaupun tak banyak kami miliki, tetapi kemudiannya kami usahakan untuk memberikan yang terbaik kepada umat, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan para hadirin rahimakumullah, saya sebenarnya tadika tin ni baru saya maksudnya kami sama-sama asaskan, kami buat, kami bentuk untuk anak saya yang ke-8. Anak saya yang ke-8 baru sempat bertadika bersama dengan teacher-teacher yang ada ni lah dalam tim. Sebelum tu saya hantar anak saya kepada tadika-tadika lain. Dan saya berterima kasih lah kepada tadika yang kami hantar selama ni dalam mendidik anak-anak kami. Tetapi yang jelas dan pasti tuan-tuan, puan-puan, para hadirin wa hadirat rahimakumullah, secara peribadi saya minta maaf, saya bukan nak mengangkat diri ataupun merendahkan yang lain, bukan, tapi saya hanya sekadar mungkin sharing, kan, sharing is caring kata orang putih. Jadi saya nak sharing. Saya dapati bahawa anak yang kebetulan bongsu lah sementara ni kan, dia yang kami hantar ke tin ni memang agak lain. Dia ada nilai-nilai positif yang saya tengok. Mungkin kebetulan anak-anak saya lain yang saya hantar ke tadika lain ni tak dapat, tetapi dalam tin ni dia dapat, kan. Itu satu kan. Kemudian ada anak kawan saya kebetulan bekas tin juga, kan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat jadi juara chess peringkat kebangsaan, kan. Jadi ini adalah pencapaian yang saya rasa sangat kami banggakanlah sebagai orang-orang, terutamanya tentulah teacher-teacher yang selama ni berkorban segala-galanya untuk menghidupkan tim ni, kan. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan kami. Kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala tak banyak sikit ada perkara positif yang dapat kami terapkan pada generasi-generasi yang insya-Allah akan mendatang. Di hadapan kami sedang nak menyediakan modul yang lebih lengkap insya-Allah daripada masa ke semasa. Bahkan insya-Allah ada teacher yang alhamdulillah sekarang ni sedang ambil master. Kami berharap master dalam bidang early childhood education. Kami hantar dan kami harap ke depan kami akan hantar lagi teacher-teacher yang ada ni untuk sambung belajar, untuk menyempurnakan lagi. Kenapa? Kerana inilah yang dikendaki oleh Islam.
Islam berkehendak supaya kita ni, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat rahimakumullah, dan saya harap tuan-tuan boleh didik, meneruskan semangat yang kami cuba tanamkan dalam tin dan juga ke mana-mana, sebab yayasan yang kami ada adalah fokus utama kami adalah youth development. Jadi kan, di mana pun kami berada, apa pun yang kami lakukan, misalnya di Mesir, di New Zealand, di Jepun, di Malaysia tentulah itu dah confirm lah di Malaysia, bahkan insyaAllah coming up very soon ke Australia, ke Canada, ke Turki insyaAllah. Ini adalah kan, di mana pun kami berada, cawangan-cawangan yayasan yang kami ada, kami fokus pada satu faktor, iaitu youth development. Dan daripada youth development ni, bagaimana kami nak memanfaatkan mereka ni kemudiannya berbakti dan menyumbang untuk Islam. Jadi anak tuan-tuan pun di tin ni sebenarnya kami nak menanamkan daripada sejak kecil lagi semangat untuk kemudiannya berilmu, dan kemudiannya dengan ilmu tu dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Itu sebabnya kenapa insya-Allah teacher-teacher ni akan kami insya-Allah usahakan untuk kami hantar belajar untuk menyempurnakan lagi kan dia modul, cara pendidikan, cara penyampaian, semua hal-hal yang diperlukan dalam mendidik anak tuan-tuan puan-puan semua untuk menjadi generasi yang lebih baik dibandingkan dengan kita tentunya. Sebab ini pun semangat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, jelas Rasulullah SAW mengatakan bahawa kan hari ini kita kena lebih baik daripada semalam. Jadi semangat Islam adalah we have to improve from time to time. Kita dah baik, maka kita kena menjadi lebih baik. Kita dah baik, kita kena menjadikan dia lebih baik. Kita dah lebih baik, kita kena jadi lebih baik. Dan inilah semangat yang kami harapkan insya-Allah dapat kami terapkan di dalam tin ni kepada anak tuan-tuan, puan-puan dan siapa saja yang mengamanahkan anak-anak mereka kepada kami untuk dapat kami tanamkan roh dan islah ni, iaitu kan dia roh perbaikan. Kita nak kan sentiasa terus terbaiki generasi-generasi kita. Inilah sebenarnya kan antara main objektif ataupun objektif utama kenapa tim ni kami tubuhkan. Kami nak supaya insya-Allah dapat kami didik generasi mendatang ni dengan lebih baik. Dan kemudiannya generasi mendatang ni sedar tanggungjawab mereka kepada Islam. Walaupun tentu tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat rahimakumullah, kami sangat mengharapkan kerjasama daripada semua pihak, terutama tentu pihak ibu bapa dalam kemudiannya menjayakan harapan, mission, vision yang insya-Allah sedang kami jalankan. Kerjasama daripada pihak tuan-tuan, puan-puan sangat kami harapkan. Sebab kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pepatah Arab, saya minta maaf, pepatah Arab mengatakan apa? Al-ummahat madrasatul ula. Ataupun dalam pepatah yang lain dikatakan bahawa al-ummahat madrasatul kubra. Seorang ibu tu, maksudnya mak bapak lah, kalau disebut ibu tu bermakna kan dia bukan hanya peranan ibu satu orang. Peranan mak bapak ni kan adalah madrasatul ula ataupun madrasatul kubra, adalah merupakan the prime school. Madrasatul ula tu maksudnya ya prime. Dia bukan yang pertama tetapi yang utama. Prime. Jadi di tin ni kami cuba terapkan pendidikan yang terbaik. Di tin ni insya-Allah kami cuba menanamkan nilai-nilai yang terbaik, nilai-nilai Islam tentunya kepada anak tuan-tuan puan-puan. Tetapi kemudiannya kami harapkan di rumah tuan-tuan puan-puan kan dia dapat meneruskan usaha-usaha yang kami jalankan. Sebab apa? Kerana tuan-tuan puan-puan adalah merupakan kan sekolah yang paling utama. Dan kemudiannya kalau dalam yang pepatah yang lain tu kan madrasatul kubra, setelah the main ataupun the prime school, kemudian Rasulullah SAW mengatakan madrasatul kubra, iaitu sekolah yang paling penting, terbesar, the most essential school. Jadi mak bapak ni selain daripada utama, begitu juga dia adalah merupakan yang terbesar, maksudnya dalam hal menjadi bahagian pendidikan anak tu. Kami ni mungkin cuma let's say 20 to 35%,
Tetapi another 80 to 65% itu sebenarnya adalah milik tuan-tuan perempuan semua di rumah. Kami boleh membimbing, kami boleh tunjukkan jalan, tetapi kemudiannya kan, kalau seandainya kami dah tunjuk jalan yang baik tetapi di rumah tidak disupport dengan pendidikan yang baik kepada anak-anak, most probably anak tu kan dia akan confused, dia tak tahu jalan ke mana dia akan meneruskan usahanya. Itu sebabnya kenapa peranan mak bapak memainkan kan dia peranan paling utama, dan dia adalah the biggest part of child education. Child education ni sebenarnya kan ni peranan utama dan paling besar sebenarnya adalah dimainkan oleh parents, mak bapak. Kita tak boleh berharap pada sekolah saja tuan-tuan, walaupun tentu seperti yang saya katakan, berperanan kami mungkin 20 to 35%. Itu peranan kami. Kami akan cuba bimbing yang terbaik, kami akan cuba bimbing yang paling benar kan, untuk anak-anak tuan-tuan, kemudiannya kan dia menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Al-Quran dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudiannya yang akan menyempurnakan bimbingan kami itu sebenarnya adalah mak bapak. Mak bapak memainkan peranan paling utama untuk kemudiannya menyambung bimbingan yang kami bagi dalam menentukan hala tuju anak ni akan jadi seperti apa. Kenapa? Itu sebabnya kenapa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seorang anak tu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih. Dan kemudiannya tergantung mak bapaknya lah kemudiannya akan menjadikan dia seorang Majusi, seorang Nasrani atau seorang Yahudi. Kan? Jadi kami berusaha on our part dalam tim ni, kami cuba membimbing anak tuan-tuan, insya-Allah kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, tentu kami expose dengan ilmu-ilmu keduniaan. Sebab sikap seorang Islam walau macam mana pun kan, dia sikap seorang Islam adalah berusaha untuk mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah. Maknanya orang Islam harus mencapai kan, capaian keduniaan yang baik. Kalau seandainya dia belajar, kalau boleh kita kena bimbing anak-anak kita sampai peringkat PhD. Contohnya anak saya kebetulan kan dia ada kebetulanlah Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kami dengan 8 orang anak, dan Allah Subhanahu Wa Taala dah ambil 1. Jadi kami ada 7 orang anak sekarang ni, alhamdulillah kami sedang membimbing mereka. Kan? Tentu bimbingan yang paling utama tu tentu kan dia sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahawa kan dia bimbingan yang paling utama yang kita kena bimbing anak-anak kita adalah la tusyrik billah, jangan sampai mereka ni mensyirikkan Allah. Ini bimbingan yang paling utama dan paling penting. Kalau kita tengok dalam surah yang ke-31 tadi saya baca dalam mukadimah, sebenarnya dalam surah Luqman, bermula daripada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 tu kan dia Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kan khusus berkenaan dengan pendidikan anak. Dan pendidikan yang paling pertama dan paling utama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena beri pada anak-anak kita adalah la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kita biarkan anak kita sampai kemudiannya mensyirikkan Allah dengan apa pun. Ini adalah pendidikan yang paling utama dan paling besar, paling penting. Jadi ini yang kita kena didik. Jadi kami suami isteri, alhamdulillah, setelah hantar mereka ke sekolah dah they are playing their role, maka ketika mereka balik ke rumah kan, kami akan pastikan apa yang ditarbiah ataupun yang dididik di sekolah akan kami sambungkan di rumah. Kami akan pastikan bahawa anak-anak kami kan, dia kemudiannya meneruskan usaha baik yang dijalankan oleh pihak sekolah, tak kira lah tadika apa pun. Dalam hal ini tentu kalau saya mewakili sekarang ni tadika tin untuk mana kan memastikan pendidikan yang on our part, kami kena menyediakan kan dia pendidikan yang baik buat anak-anak. Baik apa? Pertama tu akhirat tentunya. Kan? Kita tak nak anak-anak kita kemudian jadi seperti anak-anak yang sekarang ni keluar dalam paper, buang bayi dalam tong sampah, kemudiannya kan bunuh mak ayah. Ada kes kan, budak umur 19 tahun tikam mak dia sebanyak 125 kali, dan ketika dijatuhkan hukuman dia cuma tersenyum. Bayangkan anak-anak sekarang tikam mak sampai 125 kali,
Dan kemudiannya ketika dijatuhkan hukuman, dia malah tersenyum. Anak macam apa ni? Kan? Dan dia adalah pelajar universiti. Dia ni bukan orang yang bodoh ataupun orang yang tidak berpendidikan, tidak berpelajaran. Ini bezanya tuan-tuan. Kenapa kita sebagai mak bapak, kita kena pastikan anak kita mendapat pendidikan, bukan hanya sekadar mendapat pelajaran. Ini peranan kita tuan-tuan. Kita tak nak anak kita masuk universiti, ada master, ada PhD, jadi macam satu lecturer dekat Negeri Sembilan tu. Ada seorang lecturer dekat Negeri Sembilan tu saman bapak dia. Halau bapak dia keluar daripada rumah. Sebab apa? Sebab kebetulan bapak dia dah tukar, transferkan nama rumah tu kepada nama dia kan dia, dan kemudiannya dia ada doktorate tuan-tuan dia ada perempuan, dia ada doktorate. Bapak dia amanahkan dia. Maksudnya transfer nama tu rumah bapak dia. Cuma transfer nama ke anak dia. Tak apalah masalahnya, kemudiannya kan dia, kerana itu dah jadi milik dia, dia halau bapak dia keluar daripada rumah, saman pula bapak dia. Cuba bayangkan, ada PhD tapi panggil macam ni. Ini yang kita tak nak tuan-tuan. Kita nak anak-anak kita masuk universiti. Kita nak kalau boleh anak-anak kita ambil master, ambil PhD. Tetapi kemudiannya dia tahu dia adalah hamba Allah yang perlu sujud pada Allah, kena tunduk pada sunnah Rasulullah SAW, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Islam. Ini yang kita nak. Kita tak ada sekarang ni, banyak sekarang ni orang-orang Melayu yang sangat-sangat berjaya dalam bidang pelajaran, pergi ke universiti sampai pergi ke overseas dan lain sebagainya, tetapi kemudiannya kan dia dari sudut kehidupan tak menampakkan ciri-ciri keimanan, tak menampakkan ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut. Kita takut. Kita tak nak hal ini terjadi. Dan kami dalam tim ni, kami dalam yayasan ni, inilah yang nak kami usahakan, bahawa anak ni daripada early age sudah mendapat exposure yang baik, benar, betul dan tepat untuk kemudiannya menjalani kehidupan, bukan hanya berjaya di dunia jadi doktor. Kebetulan anak saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada 2 orang tengah ambil medik. Ada 2 orang yang dah grad jadi engineer. Seorang ambil food science dekat UPM. Jadi anak kami alhamdulillah kebetulan 6 orang, 6 alhamdulillah dengan izin Allah SWT masuk universiti, dan kebetulan alhamdulillah 6. Bahkan kami ini kan dia anak paling bongsu pun, walaupun baru darjah 4, bongsu sementara ni kan, macam saya kata tadi kan, dia walaupun baru darjah 4 tapi dah mula menghafal Al-Quran. Jadi setiap anak kami sebelum keluar rumah memang kena kami bekalkan dengan hafalan-hafalan Quran yang kena ada, bukan hanya di otak, tapi kami kena pastikan hafalan Quran tu kena masuk ke dalam hati dan mewarnai kepribadian mereka. Ini yang kita kena pastikan sebagai mak ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah peranan kita. Inilah yang kami harapkan tuan-tuan, puan-puan perlu memainkan peranan ni bersama kami insya-Allah untuk memastikan pendidikan anak ni. Kerjasama daripada pihak tuan-tuan, puan-puan sangat kami harapkan. Sebab seekor burung, tuan-tuan, tak mungkin dapat terbang dengan cuma satu sayap. Di sekolah anak kita tertarbiah dengan baik. Tetapi kemudiannya apabila satu lagi sayap tak berfungsi, burung tu takkan pernah dapat terbang. Maksud kata, kalau seandainya sekarang ni mak bapak tak nak memainkan peranan dalam memastikan pendidikan anak tu berkesinambungan di rumah, kan? Macam mana insya-Allah budak tu kemudiannya dapat terbang menjadi orang yang beriman, bertakwa, melakukan sesuatu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa mustahil benda tu akan dapat dia. Itu sebabnya kenapa sekarang ni cuba kita tengok. Mak bapak sekarang ni seolah-olah, walaupun bukan semua, saya tak kata semua, tetapi masih banyak sikap-sikap mak bapak yang mengamanahkan anak pergi ke sekolah tahfiz, pergi ke mana-mana, tetapi kemudiannya tak pernah memerhatikan sekali lagi kan pemastian di rumah untuk memastikan anak-anak dia kan sejalan dengan tarbiyah yang dia dapat di sekolah. Itu sebabnya kenapa tuan-tuan, puan-puan jangan terkejut kalau seandainya ada kan dia ustaz-ustaz kadang-kadang ke orang-orang yang menghafal Quran, ustaz-ustaz yang menghafal Quran kadang-kadang, tetapi kemudian apa yang dia buat? Menipu.
Satu ustaz tahfiz di Johor kan, ustaz tahfiz bermakna dia bukan cuma hafal Quran, boleh mengajar orang menghafal Quran di Johor. Apa yang dia buat? Malahkan dia gay. Ini perkara-perkara yang terjadi di depan mata kita. Kenapa tuan-tuan? Sekali lagi, kenapa mak bapak ni kadang-kadang kan dia bagi anak masuk sekolah bagus-bagus lah. Tetapi kemudiannya anak ni hanya diharapkan mendapatkan pendidikan di sekolah, tetapi pendidikan tu tidak diteruskan di rumah. Anak-anak diekspos dengan game secara berlebihan. Anak-anak diekspos dengan movie secara berlebihan. Anak-anak kan malah digalakkan dia tengok Korea, contohnya K-pop dan lain sebagainya. Kan? Jadi tak pelik kalau kita tengok sekarang ni ustaz hafal Quran kan, tapi lebih K-pop dibandingkan dengan artis-artis Korea. Macam mana ni? Macam mana ni? Kalau kita tengok K-pop tu sendiri saja, kita dah tahu dah macam mana kemaksiatannya. Yang perempuannya tu dah confirm buka aurat. Kan? Yang lelaki tu dah confirm lelaki plastik. Buat segala macam plastik surgery apa semua supaya nampak handsome, apa semua segala macam. Hal tu memang dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi itu, coba kita tengok sekarang ni kan, kenapa budak-budak sekarang ni tuan-tuan kan, susah nak diajak untuk agama. Kami ada kes lah kan, kami cuba untuk kemudiannya membimbing ada satu sekolah tu. Saya tak payahlah sebut sekolah mana, tapi sekolah yang berorientasikan agama lah. Kami ajak budak-budak tu untuk mentoring, untuk matematik dia, sains apa, okey, setuju. Kalau untuk mentoring sains, matematik, bio, fizik, kimia apa semua setuju. Tetapi bila kami ajak habis mentoring tu untuk dengar tazkirah, komen macam-macam. Cuba kita bayangkan. Apakah ini sikap satu sekolah yang berorientasikan agama, tapi dia ajak untuk kemudiannya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala secara lebih intensif, mula bagi alasan. Kan? Kenapa? Kerana minta maaf tuan-tuan, saya ingin tegaskan, terkadang mak bapak ni expose anak-anak sekadar itulah, ambil Islam ni superficial saja. Dengan alasan jangan jadi ekstrim sangat. Dia dalam Al-Quran tuan-tuan, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada ekstrim dan dia tak ada moderate, tak ada. Ada pun orang, kalau kita tengok macam ISIS ni kemudiannya pergi bunuh orang tak tentu hala. Itu bukan soleh, itu bukan takwa, itu sesat. Itu boleh kita pastikan. Sebab dalam Islam nak bunuh orang ke, nak berperang ke apa ke, dia ada adab, dia ada kan dia ulama yang kemudiannya memutuskan. Dia bukan main pakai suka-suka je. Jadi kan, itu bukan Islam sebenarnya. Jadi tuan-tuan jangan takut dengan propaganda musuh. Islam dia tak ada ekstrim, dia tak ada moderate, tak ada. Islam dia ada dua je. Sama ada fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tunjukkan kepada jiwa itu kan dia sama ada jalan dalam surah ke-91 ayat 9 dan 10 insya-Allah. Jadi yang kita nak buat dalam tim ni kan, yang kita cuba insya-Allah nak develop ni adalah kan dia anak-anak tuan-tuan perempuan semua dan semualah kan, siapa saja yang berinteraksi dengan kami nak bimbing supaya memastikan mereka ni secara keduniaan berjaya insya-Allah. Tetapi yang jauh lebih penting tuan-tuan, sebab kalau sekadar bercerita masalah kejayaan dunia kan, saya rasa tentu contoh terbaik adalah Jeff Bezos. Contoh yang terbaik itu Bill Gates. Tak ada satu pun nama Islam. Tetapi kita kena sedar, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis sahih. Bahawa dunia ini adalah sijnul mu'min, dia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Rasulullah SAW nak mengingatkan kita bahawa dunia ni tuan-tuan, dia ada limitation. Dia bukan ikut suka-suka kita je kan. Nak buat benda haram, tafaddal kan. Macam cerita tadilah, nak main game sampai kadang-kadang melambatkan solat, main game sampai lupa tanggungjawab terhadap Islam kan. Tengok K-pop, tengok aurat,
tengok maksiat kan, tak apa. Tengok Bollywood, tengok maksiat kan, dia mengajar anak-anak kita jiwa untuk bercinta, buat maksiat dengan Allah, tak apa. Benda ni yang dilarang. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Kan? Dan dia tu adalah merupakan jannatul kafir. Memanglah syurga bagi orang kafir. Sebab apa? Sebab seolah-olah tak ada larangan, seolah-olah tak ada kan limit, buatlah apa yang dia orang suka. Itu untuk orang kafir. Untuk orang kita, orang Islam, tuan-tuan, kita ada had dia, kita ada limit dia. Jadi anak-anak kita kan kena berjaya di dunia, tapi dia kena sedar apa tanggungjawab dia di akhirat, apa tanggungjawab dia yang perlu dia lakukan dalam kemudiannya memastikan dia mampu memainkan peranan yang benar, baik, betul dan tepat di tengah-tengah masyarakat, memberikan yang terbaik untuk umat, untuk Islam demi mencari keredaan Allah tentunya. Jadi inilah sebenarnya sekali lagi tuan-tuan perempuan, saya mengharapkan kerjasama daripada pihak tuan-tuan perempuan. Kita kena develop diri kita, tuan-tuan. Itu sebab kenapa dalam tin kami offer majlis-majlis taklim untuk ibu bapa. Tapi sayangnya sampai saat ini responnya memang sangat-sangat mengecewakan dah. Mungkin tuan-tuan perempuan dah mungkin pandai Islam, jadi kami tak kisahlah kalau tak nak pun kan. Tetapi kan kami mengharapkan kan kita dapat sama-sama develop benda ni, sebab di dalam taklim yang kami offer tu, kami nak harap kami dapat berbincang dengan tuan-tuan perempuan semua. Kami harap kami dapat insya-Allah kita memperbaiki diri kita sama-sama sehingga kita dapat memperbaiki anak-anak kita dengan baik. Itu sebenarnya tujuan kenapa kami offer majlis taklim pada mak bapak. Tapi nampaknya sekali lagi saya tegaskan responnya sangat-sangat mengecewakan lah. Jadi saya harapkan mak bapak mungkin insya-Allah kan dia bolehkan fikir-fikirkan benda ni. Tolongkan dia, kerana sekali lagi kami bukan nak cari keuntungan dunia, kami bukan nak minta duit pun daripada mak bapak dengan mengadakan majlis-majlis taklim tu. Kami bagi offer free je. Sebab pada kami itu tanggungjawab yang perlu kami laksanakan, bukan hanya kepada anak-anak tuan-tuan perempuan, tetapi juga kepada mak bapak. Kami harap dapat berinteraksi dengan mak bapak dan kemudiannya insya-Allah kita dapat bimbing diri kita sama-sama dalam mempersiapkan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bukan hanya beriman dan bertakwa, yang juga tak kalah pentingnya berjaya di dunia nanti insya-Allah. Kalau anak kita bercita-cita, mudah-mudahan kita doa sama-sama anak kita jadi doktor misalnya, maka insya-Allah anak kita bukan hanya sekadar jadi doktor, tapi jadi doktor pakar, jadi konsultan. Bila dia jadi doktor pakar, dia jadi doktor konsultan kan, tetapi bukan tujuan hanya mencari duit, cuma cari dunia, bukan, tetapi dia akan jadi konsultan, dia akan jadi doktor pakar untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan mak bapak dia, adik-beradik dia dan lain sebagainya, dan umat secara umum. Ini yang kita nak kan. Jadi sekali lagi tuan-tuan perempuan, para hadirin rahimakumullah, saya pun tak nak mempanjang-panjangkan kan. Sekali lagi terima kasih dan syukran jazakumullah khairan katsiran jazak kepada semua mak bapak yang bersama kan dalam menjayakan harapan dan apa yang kami usahakan untuk mendidik anak-anak tuan-tuan perempuan sekali lagi agar berjaya di dunia, dan mudah-mudahan insya-Allah untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang sungguh-sungguh kan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu sekali lagi saya mengharapkan tuan-tuan tak boleh hanya mengharapkan kepada kami dan kemudiannya kan respect kami boleh buat everything. Bukan begitu tuan-tuan. Justru kami berusaha sampai semaksimumnya untuk mendidik anak tuan-tuan, peranan tuan-tuan perempuan kemudiannya lah untuk kemudiannya support pendidikan yang kami bagi itu dan diteruskan di rumah dan di mana saja, supaya anak-anak kita kekal menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, soleh dan sedar tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedar tanggungjawab dia kepada sesama manusia. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 112. Betapa kita ni kan kena menjaga hablum minallah, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, dan wahablum minan nas. Kami mengharapkan supaya kan anak tuan-tuan dapat menjaga hubungan yang baik, berakhlak mulia dengan sesama kawan, berakhlak mulia dengan cikgu, berakhlak mulia dengan mak bapak, berakhlak mulia dengan semua orang.
Sebab budak-budak sekarang ni kadang-kadang dia uncontrol akhlak-akhlaknya, adabnya, kan dia kedisiplinannya tak terkontrol. Kenapa? Kerana mereka sudah terlepas daripada nilai-nilai Al-Quran, terlepas daripada nilai-nilai kan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.